Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Ilahi dengan limpah kurnia tuan-tuan pada malam ini kita dapat bersama. InsyaAllah tuan-tuan, pada malam ini kita akan tengok masih lagi dalam babul hisu ala suwar wa ayatul makhsusah, iaitu bab nak ceritakan anjuran beberapa ayat ataupun surah dijadikan satu amalan. Sebelum tu kita dah baca beberapa hadis, iaitu secara ringkasnya mengenai surah Al-Mulk kan, Tabarakallazi, dan kita juga dah baca surah akhir surah Al-Baqarah. Jadi ayat-ayat begini dijadikan satu amalan, jadikan satu amalan. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan tengok seterusnya tuan-tuan, iaitu hadis yang ke-11 dalam bab ni, iaitu hadis yang ke-11. Wa an Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abal Mundhir, atadri ayu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zamu? Qultu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Fadaraba fi sadri wa qala liyahnikal ilmu Aba Mundhir, rawa Muslim. Daripada Abi Ka'ab radhiyallahu anhu telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Mundhir, wahai Aba Mundhir. Aba Mundhir ni satu kunyah ataupun gelaran. Nama sebenarnya iaitu Abi bin Ka'ab. Satu gelaran yang digelarkan oleh Nabi, ya Aba Mundhir. Atadri ayu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zamu? Adakah awak tahu iaitu ayat yang paling agung sekali, ayat yang paling utama sekali? Qultu, jadi aku berkata, iaitu Abi Ka'ab ni, apa katanya? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, iaitu fadaraba fi sadri wa qala liyahnikal ilmu Aba Mundhir, rawa Muslim. Maka kata Abu Mundhir apa? Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum, iaitu ayat kursi tuan-tuan. Jadi bermakna tuan-tuan, nak ceritakan Imam Nawawi rahimahullah ambil hadis ini nak ceritakan tentang ayat kursi tu, jadikan satu amalan khusus untuk kita tuan-tuan. Jadikan satu amalan. Fadaraba fi sadri wa qala, dan dia menepuk-nepuk dada Abu Mundhir. Lepas tu dia kata apa tuan-tuan? Wa qala liyahnikal ilmu, semoga kamu berbaik dengan ilmu yang dimiliki. Yang dimiliki. Ataupun ilmu yang luas. Abu Mundhir. Sebab tu Imam Nawawi rahimahullah dia mengambil hadis ini nak ceritakan tentang kelebihan ayat Al-Kursi. Daripada salah satu ayat yang paling agung tuan-tuan, yang paling utama, Sebab tu kalau kita tengok tuan-tuan, di antara kelebihan ayat kursi, di antara tuan-tuan kelebihan ayat kursi banyak ayat kursi ni. Di antara di sini katakan syurga. Sesiapa membaca ayat kursi dimasukkan syurga. Berpandukan kepada hadis Abu Umamah Al-Bahili, man qara'a ayatul kursi duburus kullu salatin lam yamna'u min dukhulul jannah illa ayyamuta. Dia kata sesiapa yang membaca ayat kursi duburi kulli solat, pada tiap-tiap akhir solat, maksudnya dah habis solat, tuan-tuan baca ayat kursi, kursi, tidak ditegakkan dia masuk ke dalam syurga kecuali mati tuan-tuan. Jadi bermakna nak menunjukkan tuan-tuan, membaca ayat kursi salah satunya membolehkan kita masuk ke dalam syurga. Jadikan satu amalan kan, lepas tu tak solat fardu kan, baca ayat kursi. Jadikan satu amalan. Ataupun nak baca solat sunat kan, solat sunat pun nak baca kursi, tak apa, baca juga. Mudah-mudahan amalan itu yang kita buat tuan-tuan, kita akan diberkati oleh Allah SWT, kita akan dimasukkan syurga oleh Allah SWT. Itu amalan. Jadi amalan. Siapa yang tak baca rugi tuan-tuan. Rugi. Siapa tak baca rugi. Dan yang kedua pula, ayat kursi ni dia melindungi kita tuan-tuan
dari benda-benda yang jahat. Dari benda-benda yang jahat, terlindung daripada syaitan ataupun iblis. Nanti kita akan seterusnya kita akan baca hadis yang lain. Kita akan jumpa nanti. Dan yang ketiga, memberi keberkatan dalam kehidupan. Memberi keberkatan dalam kehidupan dan dijauhkan daripada kesulitan. Itu di antaranya, tuan-tuan. Kalau kita mengamalkan ayat kursi, dan banyak amalan-amalan lain ataupun banyak mengenai faedah-faedah membaca ayat kursi. Itu di antaranya, di antaranya. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan kita amalkan, terutama dalam bulan Syaban ni, tuan-tuan amalkan. Kita membaca ayat kursi, kan? Tiap-tiap solat ke, tu dia baca ayat kursi. Luar Syaban ke, Ramadan ke, keluaran pun kita amalkan. Jangan kita tinggalkan, kita amalkan. Dan hadis yang ke-12, tuan-tuan, dalam bab ni, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala wa qallani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihifzi zakatin Ramadan fa atani atin faja'ala yakhsu min at-ta'am fa akhadhtuhu fa qultu la arfa annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, wa qallini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah diwakilkan, aku telah diberi amanahkan oleh Rasulullah bihifzi zakati Ramadan, untuk menjaga khazanah Ramadan. Masuk khazanah Ramadan ni, tuan-tuan, semua yang nak bayar fitrah kan, beras ke apa ke gula, diletakkan di satu tempat, di satu khazanah, satu tempat disimpan. Jadi dia jaga, kan? Dijaga, iaitu bihifz zakatul Ramadan. Zakat Ramadan, fitrah kan, dulu dia bayar menggunakan beras, gandum. Gandum kan, gandum bayar. Diletakkan di satu tempat untuk diagih-agihkan. Diletakkan satu tempat. Fa'atani atin faja'ala yakhsu min at-ta'am. Tiba-tiba dia jaga, tuan-tuan, pada malam itu datang seorang lelaki. Dia ambil yakhsuma, dia ambil segenggam. Dia ambil ni segenggam makanan. Dia ambil min at-ta'am, daripada makanan. Fa akhadhtu fa qultu la arfa annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka ditangkapnya oleh siapa? Abu Hurairah ni. Dia dapat, nak ambil ni gandum ni, contoh kan, nak ambil gandum, maka aku hadapkan kamu kepada Rasulullah. Pada Rasulullah. Qala, berkata lelaki tadi, inni mutajun wa alayya iyalun. Aku ni, dia kata, Abu Hurairah, aku sangat hajat, aku nak benda ni, makanan ni, berhajat sangat, dan aku mempunyai keluarga, kata dia. Aku nak benda ni, kan, nak benda ni. Wa bihajatun syadidatun, kata dia, memang benar nak, memang benar kan. Fa khallaitu anhu fa asbahtu, maka dilepaskan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita pergilah, kata dia, pergi. Fa asbahtu, dan pada waktu paginya, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu, ya Aba Hurairah, ma fa'ala asiruka al-bariha. Wahai Abu Hurairah, apa yang kau buat pada tawanan kamu malam tadi? Apa yang kau buat? Bermakna, tuan-tuan, Nabi tahu perkara yang berlaku pada malam tadi. Mukjizat Nabi, tuan-tuan. Allahu Akbar. Nabi tahu. Faqultu ya Rasulullah, syaka hajatan wa iyalan farahimtu fakhallaitu sabilu. Dia kata, wahai Rasulullah, lelaki ni berhajat sangat, kata dia, untuk keluarga dia, dan dia memerlukan makanan tu, kata dia. Maka dikatakan, kata Nabi apa? Amma innahu qad kadzabaka wa sayaudu. Dikatakan bahawa apabila dia kata kadzabaka, maka orang tu bohong, kata dia. Bohong. Orang tu bohong. Wa in kadzabaka, bohong, dan dia akan kembali balik, kata dia. Akan kembali balik.
fa'araftu annahu sayaudu liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farasadtuhu faja'a yakhsu min at'am. Dan aku tahu dia kembali sebab Rasulullah beritahu. Dia tunggu lagi malam tu. Dia tunggu. Dia tunggu saja, dia nampak lelaki tadi. Dia nampak dia yakhsu min at'am. Dia ambil, dia tangkap. Lepas tu dia kata apa? Fakultu la arfa annaka ila Rasulullah sallam. Aku nak bawa engkau jumpa Rasulullah ni. Sebab kamu curi ni kan. Aku nak bawa jumpa Rasulullah. Faqali qala da'ni fa inni muhtajun wa alayya iyalun la'udu, kata dia. Katanya aku sangat berhajat ni, kata dia. Lepaskanlah akulah. Lepaskanlah, kata dia. Aku nak. Dan ini untuk keluargaku. La'udu, dan aku takkan kembali. Kata lelaki tu, aku takkan kembali, kata dia. Farahimtu, maka aku kesian, kata Abi Hurairah. Wa khallaitu sabilu fa asbahtu faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Hurairah, ma fa'ala athiru qalbariha? Qultu ya Rasulullah, syaka hajatan wa iyala farahimtu. Maka dia kata, wahai Abu Hurairah, apa yang kau buat pertawanan kamu malam tadi? Dia kata, aku lepaskan. Aku kesian. Kan, kesian sebab dia memerlukan makanan tu, kata dia. Dia memerlukan makanan tu. Faqala, apa kata Nabi? Innahu qad kadzabaka wa sayaudu. Sesungguhnya dia dah telah berbohong, dia akan kembali lagi. Itu dah kali kali kedua tu kan. Farasadatu ats-tsalitsah, maka yang kali ketiga pula, faja'a yakhsu min at-ta'am fa ahaztu fa qultu la rafa'naka ila Rasulullah. Kali ketiga ada pula datang ambil juga gandum tu kan. Wa hadza akhiru salasa marat la arfa'naka ila Rasulullah sallam wa hadza akhiru salasa marat. Maka aku akan angkat ni, aku bawa jumpa dengan Rasulullah. Tadi ini yang akhir, dah 3 kali dah. Kali pertama, kali kedua, kali ketiga. Ni nak bawa nak ambil dia lelaki tu, nak bawa jumpa dengan Rasulullah ketika tu. Innaka tad'umu annaka la ta'udu thumma ta'ud. Dia kata, aku menyangkakan kau tak akan datang lagi. Ni kau datang lagi, katanya. Dah datang lagi. Faqala da'ni fa inni u'allimuka kalimatin yanfa'uka Allah biha. Kata dia, tinggalkan akulah. Kalau kau tinggalkan aku, kau biarkan aku nak beri satu kalimah yang orang lain tak tahu. Kalimah yang boleh bermanfaat bagi engkau. Itu dia. Yanfa'ukallah, yanfa'ukallah. Qultu ma hunna, kata Abi, apa dia engkau nak bagi? Apa kata dia? Iza awaita ila firashika faqra'u ayatul kursiyun. Apabila kamu nak tidur, bacalah ayat kursi. Bacalah ayat kursi. Fa innahu lan yazala 'alaika minallahi hafizun wa la yaqraba syaitanu hatta tusbiha. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan menjaga kamu sampai ke besok paginya, tuan-tuan. Sesiapa yang membaca ayat kursi. Maksudnya Allah akan jaga orang tu sampai pagi, dan tak akan didekati oleh syaitan. Wala yaqrabanna, tak akan didekati syaitan. Fa khallaitu sabilu fa asbatu fa qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma fa'ala athiru qalbariha. Maka pada paginya itu, tuan-tuan, maka Rasulullah berkata kepadaku, apa yang kau buat dengan tawanan tadi? Fa qultu ya Rasulullah, dan aku berkata, wahai Rasulullah, za'ama anna yu'allimuni kalimatin yanfa'uni Allah biha. Sesungguhnya dia telah mengajar satu kalimat yang bermanfaat, kata dia kan. Apa dia? Faqala mahya, kata Nabi. Faqultu qala li idza awaita ila firashika faqra al-ayatul kursi min awwaliha hatta takhtima. Iaitu apabila kamu nak tidur, kamu baca ayat kursi ini daripada awal hingga akhir. Baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum wa qala li la yadhullu alayka min Allah hafizun wala yaqrabaka syaitan hatta tu. Dan dia kata padaku, siapa baca ayat kursi ini, maka dia akan dijaga oleh Allah dan tidak didekati oleh syaitan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka
Nabi berkata apa? Amma innahu qad sadaqaka. Sesungguhnya dia berkata benarlah, kata Nabi. Benarlah. Wa huwa kadzubun. Walaupun dia berbohong. Walaupun dia berbohong. Ta'lamu man tukhatibu mundu salasin ya Aba Hurairah. Adakah engkau tahu siapakah yang bercakap dengan kamu selama 3 hari? Yang pertama, kedua, ketiga. Qultu la. Kata Abu Hurairah, tak tahu, kata dia. Qala dzalika syaitan, rawal Bukhari. Itu dikatakan syaitan yang menyerupai manusia. Jadi bermakna tuan-tuan, kita dapati dalam hadis ni, iblis, syaitan dia buka rahsia dia sendiri. Apa rahsia dia tuan-tuan? Iaitu bila kita baca ayat kursi tuan-tuan ketika nak tidur, maka syaitan tak akan dekat dengan dia. Itu akuan daripada iblis tu sendiri, syaitan tu sendiri tuan-tuan. Kan? Iblis. Itu yang benar. Itu yang hak. Jadi amalan kita tuan-tuan, sebab tu Imam Nawawi rahimahullah dia ambil hadis ni satu amalan apa? Ayat kursi. Baca ketika bila? Ketika nak tidur. Tu amalan. Jadi tiap-tiap nak tidur tuan-tuan baca ayat kursi. Kan? Dan kita dapat tahu juga satu amalan lain. Tiap-tiap lepas solat kita baca ayat kursi pun dapat juga tuan-tuan. Jadi nak ceritakan tuan-tuan, ayat kursi ni dia satu amalan tetapi tempat dipelbagaikan. Nabi dah tunjuk. Kan? Ketika nak tidur baca ayat kursi. Ketika lepas solat baca ayat kursi. Ketika kita pergi mana-mana tuan-tuan, nak berhenti pun baca ayat kursi. Untuk menjaga kita daripada benda-benda yang tak elok. Jadi maknanya tempat tu banyak. Sebab tu dia katakan ayat kursi yang agung tuan-tuan. Kan? Ayat yang agung sekali, yang agung sekali. Sebab tu Imam Nawawi rahimahullah dia mengambil hadis ni diletakkan dalam bab itu ayat-ayat yang khusus ataupun anjuran ayat khusus yang boleh kita boleh amalkan. Kita boleh amalkan. Sebab tu ada orang tanya, dia kata, okey, kalau bulan Ramadan macam mana pula, kata dia? Bulan Ramadan kan syaitan tak ada, kata kan? Ada syaitan, iblis. Tapi yang kita kecil kan. Dia kata tak, walaupun Ramadan ke bulan Ramadan ke, tetap kita baca ayat kursi ketika nak tidur. Jadikan satu amalan. Walaupun bulan Ramadan kan. InsyaAllah Ramadan dah, setiap kita nak tidur, kita baca ayat kursi. Yang ke-13 tuan-tuan, ni surah Kahfi lagi ni. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man hafiza 10 ayatin min awali suratil Kahfi usima minad dajjal wa fi riwayatin min akhir suratil Kahfi, rawa Muslim. Daripada Abi Darda radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man hafiza, sesiapa yang menghafal surah, man hafiza, siapa yang menghafal 10 ayat daripada awal surah Al-Kahfi, usima minad dajjal, maka dipelihara daripada dajjal. Dalam riwayat lain pula, min akhir surah Kahfi, sesiapa yang menghafal pada 10 akhir surah Kahfi, maka dipelihara daripada dajjal. Jadi bermakna tuan-tuan tadi, sebab tu Imam Nawawi rahimahullah ambil ayat ambil hadis, kenapa? Kerana amalan yang khusus boleh kita baca tuan-tuan ataupun kita menghafal. Lebih baik kita menghafal 10 ayat kan. Sebab tu 10 ayat surah Kahfi daripada awal dan 10 ayat surah Kahfi daripada yang terakhir tu. Kan? Yang terakhir. Tak dapat hafal, susah nak masuk kan. Sekurang-kurangnya kita membaca. Tu dia kan. Lebih elok hafal. Tapi kalau tak hafal, susah nak masuk kan. Allah dah tak tu kan. Kita baca pun dah cukup elok. Amalkan. Maksudnya selalu membaca. Selalu membaca. Dan pada hari Jumaat pula, baca ke semua surah Kahfi ke Jumaat. Bukan 10-10 je kan. 10 awal 10 akhir dah habis, tamat. Oh, surah Kahfi habis dah. Tak, jangan. Kan? Hari Jumaat kita dianjurkan baca keseluruhan surah Kahfi. Bukan ambil 10-10 tamat habis lah. Tak ada, bukan. Kan?
Yang ini untuk kita jadi ingatan ataupun amalan, hafalan. 10 ayat yang awal, 10 ayat yang terakhir daripada surah Kahfi. Tu dia. Sebab tu Imam Nawawi rahimahullah dia mengambil hadis ni letakkan dalam bab khususiah untuk kita menjadikan satu amalan. Jadi kalau kita tengok tuan-tuan, Imam Nawawi rahimahullah sendiri kita susun hadis ni kan, banyak ditunjuk pada kita tuan-tuan tentang amalan-amalan yang kita tak tahu kan. Amalan ni yang ditunjukkan kan oleh Nabi kan. Nabi dah beritahu dah pada kita semua untuk kita jadikan satu amalan. Dan hadis yang ke-14, wa ani bani Abbas radhiyallahu anhuma bainama Jibril alaihi salam qa'idun inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sami'a naqisan min fawqi farafa'a ra'su faqala hadha babun min as-sama' futiha al-yawm wa lam yufta qattu illa al-yawm فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم فسلم وقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما النبي قبلك فاتح الكتاب وخاتم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منها إلا أوتيته رواه مسلم. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bainama Jibril alaihissalam, ketika mana Nabi duduk dekat dengan Jibril alaihissalam, qa'idun, Nabi duduk dengan Jibril alaihissalam, sami'a naqidan min fawq, Nabi terdengar suatu suara di langit, terdengar suara ketika itu. Farafa'a ra'su, Nabi pun angkat tengok di langit tu. Faqala hadza babun minas sama' futiha al-yawm, dan Nabi kata akan pintu akan terbuka di langit ni, pintu akan terbuka di langit. Walam yufta qattun ilal yawm, yang belum pernah terbuka sebelum ni. Yang belum pernah terbuka sebelum ni. Fanazala minhu malakun, maka turunlah para malaikat. Malaikat tu turun. Faqala hadza malakun nazza ilal ardi lam yanzil qattu ilal yawm, kata Nabi, pada ini telah turun para malaikat di bumi yang tak pernah turun sebelum ni, kata Nabi. Malaikat tak pernah turun sebelum ni. Ni dia dah turun. Malaikat tu turun. Fasallama, maka dia bersalam, wa qala, dan berkata, fasallama, dia bersalam malaikat dan berkata, abshir binuraini utitahuma lam yu'tihuma nabiyyaka qablaka. Abshir maksudnya satu berita gembira. Apa berita gembiranya? Binuraini, iaitu dua cahaya yang akan diberi pada kamu yang tidak pernah diberikan kepada nabi lain, yang tidak pernah diberi kepada nabi lain. Apa dia? Fatihatul Kitab, surah Al-Fatihah. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Amalan nak menunjukkan ayat ni tuan-tuan, suratul Fatihatul Kitab. Yang kedua, wa khawatimu suratul Baqarah, dan akhir surah Al-Baqarah, akhir surah Al-Baqarah. Lan taqra'a bi harfin minha illa u'tiyatahu. Dan tidak dibaca kecuali dianugerahkan, diberikan kepadanya. Jadi bermakna tuan-tuan, di dalam hadis ni nak menunjukkan bahawa di antara salah satu surah yang khusus ataupun boleh jadikan satu amalan, pertama surah Al-Fatihah. Kan? Boleh baca surah Al-Fatihah, satu amalan boleh kita amalkan. Kan, lepas solat kita baca surah Fatihah kan. Lepas solat kan, zikir-zikir kita boleh baca surah Fatihah kan, satu amalan kan. Dan surah pada akhir surah Al-Baqarah, amana rasulu bima unzila min rabbi wal mu'minun kan. Qulun amana billah, tu dia ayat tu. Jadi ini nak ceritakan tentang kelebihan surah-surah ni.
Yang malaikat bawa tuan-tuan beritahu kepada Nabi. Ini binuraini, dua cahaya yang tidak dipernah bagi pada para anbiya yang lain. Yang lain. Sebab tu Imam Nawawi rahimahullah dia mengambil hadis ini diletakkan dalam bab iaitu khusus anjuran kita mengamalkan iaitu ayat-ayat Al-Quran ataupun membaca bersurah, jadikan satu amalan ayat-ayat yang tertentu tuan-tuan. Jadi amalkan. Jadi khulasanya tuan-tuan, jadikan satu amalan yang kita dah tahu kan ayat tu. Quran baca juga tuan-tuan, ayat Quran baca juga, sampai khatam baca juga, amalan juga. Jangan amalan kita jaga, Quran kita tak baca, tinggalkan langsung. Tak boleh. Kan? Jadi amalan tu kita kena jaga kan. Baca Quran tu tetap kita jaga. Baca. Itu tu amalan. Seterusnya Imam Nawawi rahimahullah datangkan satu babu istima' alal qiraah. Bab nak ceritakan anjuran berkumpul ketika untuk membaca Al-Quran. Berkumpul. Disunatkan. Disunatkan kita membaca kumpul ataupun dekat masjid kan, ataupun dekat rumah dengan anak-anak ke kan, ataupun isteri buka Quran, baca, kita dengar, semak baca tu. Bab tu disunatkan. Disunatkan. Berpandukan pada satu hadis ni tuan-tuan, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyathumur rahmah wa khaffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indahu, rawa Muslim. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma ijtama qaumun fi baiti min buyutillah. Tidaklah ada satu kumpulan yang dia bertadarus di baitillah, di rumah Allah, iaitu di masjid. Maksudnya ada yang membaca Al-Quran berkumpulan. Berkumpulan. Yatluna kitaballah, yang dibacakan ayat Al-Quran, kitabullah, ayat Al-Quran. Jadi yatlu ni tuan-tuan, nak ikutkan dia kata baca. Baca ni ada tiga. Satu baca pada lafaz, satu baca pada makna, satu baca pada mengamalkan. Dia mengamalkan, membaca dan mengamal. Pada lafaz kita baca seperti biasa kan, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Itu contoh. Pada makna pula, maksudnya kita baca, kita tengok makna. Itu baca. Maksudnya dia tadarus, seorang baca, seorang terjemah, boleh juga. Ataupun dia baca Quran saja, boleh juga. Itu maknanya yatluna kitaballah, dibacakan dengan ayat Quran. Maksudnya dia baca Al-Quran. Lafaz, makna. Kita tengok daripada segi makna. Yang ketiga, membaca dengan cara mengamalkannya. Maksud kita faham kira ayat kan, kita dapat amalkan. Amal. Jadikan satu amalan kan. Kita baca, kita hayati Al-Quran tu. Wa yatadarasunahu bainahum, dan dia bertadarus di antara mereka. Apa tadarus tuan-tuan? Seorang baca, seorang semak. Tu je. Terutama dalam bulan Ramadan kan, kita baca 3 orang 4 orang kita ambil, kita baca. Seorang baca, seorang semak kan. Lepas tu dia baca pula. Tu je kan, kita baca. Kerana kita untuk penyemakan. Saya semak. Bila dia berkumpul di masjid, dia baca ayat Al-Quran tuan-tuan, dan dia bertadarus di antara mereka, illa nazala alaihimu sakinah, kecuali diturunkan ke atas mereka tenang. Tenang tuan-tuan, sakinah, tenang. Wa khashiyathumur rahmah, dan diliputi dengan rahmat. Allah Ta'ala beri rahmat tuan-tuan. Diliputi dengan rahmat. Wa khaffathumul malaikah,
dan dikelilingi oleh para malaikat, tuan-tuan. Baca Quran, tuan-tuan, jangan main. Kan, dikelilingi para malaikat, sehingga para malaikat mendoakan untuk kita, tuan-tuan. Rugi, tuan-tuan, kalau kita tak buat kan. Rugi kalau tak buat. Wa dzakarahumullah fi man indau, dan disebut-sebut oleh Allah Ta'ala di kalangan para malaikat. Nama kita disebut, tuan-tuan. Hamba ni memang suka membaca Al-Quran, contoh Ahmad, Ahmad ni memang suka, disebut di kalangan para malaikat, tuan-tuan. Nama kita disebut. Tengok tu hamba tu, Ahmad tu, dia membaca Al-Quran kan, di rumah Tuhan, di Baitullah, di rumah Allah, di masjid kan. Jadi kan satu amalan. Sebab tu daripada pengajian hadis ni nak menyatakan bahawa disunatkan berkumpul untuk kita baca Al-Quran dan bertadarus. Disunat. Kan, terutamanya buat halaqah. Tuan-tuan. Penting, tuan-tuan, halaqah. Boleh kita baca seorang. Kita baca seorang boleh kan? Tapi kita takut kita tak tahu kan, ada salah ke apa kan. Jadi ada bukan nak menggondeng orang tu, tak apa. Kita nak belajar kan, tegur di antara satu sama lain. Kalau ni kan, baca seorang pun boleh, tak apa kan. Tapi lebih Allah baca bertadarus. Macam mana malaikat Jibril dia semak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan. Dia semak, dia semak. Sebab tu Imam Nawawi rahimahullah, dia mengambil hadis ni, dia letakkan dalam babu istima' ala qiraah, bab dianjurkan ataupun disunatkan berkumpul ketika untuk membaca Al-Quran. Disunatkan, terutamanya kalau nak mengajar, contoh kan, kalau nak belajar, disunatkan. Kita tengok tajuk ni, babul fadl wudu, bab keutamaan berwudu. Apa wudu ni, tuan-tuan? Ambil air semayang kan. Keutamaan berwudu. Sebab tu dia kata wada' maksudnya air yang digunakan untuk berwudu kan. Wada', kalau wudu perbuatan kita untuk mengambil wudu. Mengambil wudu. Sebab tu Imam Nawawi rahimahullah datangkan ayat Quran di antara surah Al-Maidah. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Wahai orang-orang beriman, apabila kamu nak mendirikan solat, maka basuhlah wajah-wajah kamu. Nak menunjukkan apa, tuan-tuan? Wajibnya kalau kita nak solat, wajib kita berwudu. Kalau tak ada wudu, solat tak sah. Tu dia, wajib ada wudu. Kalau terkentut kan, contoh, kena ambil balik, ambil wudu baru solat. Kalau tak ada wudu, tak boleh solat. Bermakna tak sah dia punya solat. Kalau dia tetap nak semayang juga, tak sah. Itu wudu. Wudu ni dia katakan di sini kata dalam ayat Quran ni, di antara anggota-anggota wudu, iaitu di antaranya ialah muka, kedua tangan, ni dahi, umum ni, rambut dengan kaki, 4. Itu wajib. Satu tak buat, tak sah. Tertinggal satu, tak sah wuduk kita, tuan-tuan. Jangan main kan. 4 je, tuan-tuan kan. Yang lain dikatakan sunat. Nanti kita akan tengok hadis mengenai bab ni. Kita akan tengok hadis ni. Jadi rasanya, tuan-tuan, setakat ni saja. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat faham daripada hadis yang diletakkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. InsyaAllah kita akan sambung yang akan datang, bab kelebihan, bab keutamaan berwudu. Nanti kita akan baca beberapa hadis nanti yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang saya baca hadis tadi, tuan-tuan dapat faham hadis tadi, terutamanya dalam bab anjuran kita mengamalkan beberapa surah ataupun ayat dijadikan satu amalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.